Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Nurul Jamila dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu, eloklah saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya, Nur Fazlia Tasha binti Al-Fadir, ditemani lagi 4 orang rakan saya, yaitu Nur Hazira binti Husain, Nur Samira Sakina binti Samsi, Raudatul Amira binti Osman, dan Nurul Amira binti Mahzan. Kumpulan kami akan membentangkan hasil daripada kajian yang telah kami laksanakan, iaitu analisis kesalahan bahasa dalam penggunaan media sosial Facebook. Saya akan menerangkan berkenaan pengenalan untuk tajuk yang telah kami pilih. Apa itu bahasa? Bahasa merupakan alat yang digunakan dalam satu proses pertuturan atau perhubungan. Bukan itu sahaja, terdapat juga beberapa pandangan tokoh yang telah mendefinisikan apa itu maksud bahasa. Menurut Arba'is Sujud pada tahun 2007, setiap individu yang hidup dalam masyarakat akan terlibat dengan komunikasi. Dalam hubungan ini, bahasa yang digunakan sebagai medium yang menjalin aturan dan ikatan pemikiran antara dua pihak. Selain itu, menurut Harishon Radzi pada tahun 2012 pula, bahasa merupakan sesuatu bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa lahir dalam sesuatu peristiwa bahasa tertentu. Peristiwa bahasa ini merujuk kepada kejadian komunikasi yang menggunakan bahasa lisan seperti perbualan antara rakan, ahli kelompok tanpa mengira majoriti maupun minoriti. Berdasarkan kenyataan ini, dapat dijelaskan bahawa bahasa yang digunakan mestilah difahami oleh kedua-dua belah pihak bagi memastikan proses komunikasi dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Di Malaysia pula, bahasa Melayu merupakan bahasa yang dipilih oleh kebanyakan masyarakat sebagai alat komunikasi mereka antara sesama bangsa Melayu atau antara Melayu dengan bukan Melayu. Hal ini demikian kerana masyarakat Malaysia lebih mudah memahami bahasa Melayu sekaligus, seperti yang sudah sedia maklum, majoriti penduduknya terdiri daripada bangsa Melayu. Nazri Muslim pada tahun 2011 menjelaskan bahawa hasil persetujuan perlembagaan bahasa Melayu telah diterima sebagai bahasa kebangsaan dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Peruntukan ini dianggap penting kerana bahasa merupakan penghubung antara masyarakat yang berbilang budaya dan etnik. Hal ini dikatakan demikian kerana kepelbagaian bahasa yang tidak difahami secara meluas antara satu sama lain boleh menimbulkan salah faham yang akhirnya menjuruskan kepada ketegangan dan konflik. Oleh sebab itu, bahasa Melayu merupakan bahasa yang telah dipilih sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu negara. Pemilihan ini telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian yang terdapat dalam kontrak sosial, iaitu Perlembagaan Malaysia setelah Malaysia bebas daripada genggaman penjajah. Seperti yang sudah sedia maklum, media sosial merupakan satu medium untuk masyarakat berinteraksi secara maya. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2017, media merupakan alat atau perantara komunikasi atau perhubungan seperti radio, televisyen, dan akhbar. Sosial pula bermaksud segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan yang telah didefinisikan oleh Teuku Iskandar pada tahun 2007. Oleh hal yang demikian, media sosial didefinisikan sebagai instrumen sosial dalam berkomunikasi. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Hanlin pula pada tahun 2010, media sosial merupakan sebuah kelompok aplikasi berasaskan internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran.
Terdapat pelbagai aplikasi yang telah disediakan dalam media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, WeChat, dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi ini merupakan medium yang menjadi tumpuan masyarakat sehingga mengakibatkan ketagihan ketika menggunakannya. Oleh hal yang demikian, kajian ini tertumpu kepada analisis kesalahan bahasa Melayu dalam media sosial Facebook. Kami sebagai pengkaji memilih aplikasi Facebook sebagai medium untuk mengumpulkan data dalam menganalisis kesalahan bahasa Melayu yang digunakan oleh pengguna-pengguna aplikasi Facebook. Era globalisasi kini, masyarakat semakin jelas menunjukkan bahawa mereka mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa asing, bahasa ibunda dan penggunaan struktur bahasa Melayu yang tidak tepat sehingga berlakunya kesalahan bahasa Melayu standard yang sepatutnya digunakan ketika memuat naik status di media sosial. Dengan ini, perbincangan ini tertumpu kepada mengenal pasti bentuk kesalahan penggunaan bahasa Melayu serta menganalisis jenis kesalahan penggunaan bahasa Melayu dalam media sosial Facebook. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada Saudari Hazira. Objektif pertama bagi kajian ini adalah untuk mengenal pasti bentuk kesalahan penggunaan bahasa Melayu dalam media sosial Facebook. Manakala, objektif kedua kajian ini ialah bertujuan bagi menganalisis jenis-jenis kesalahan penggunaan bahasa Melayu yang dilakukan oleh pengguna media sosial Facebook. Setiap kajian yang dilakukan mestilah mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Antaranya adalah untuk menambah dokumentasi kajian tentang menganalisis kesalahan bahasa Melayu yang sering dilakukan dalam media sosial seperti Facebook. Kajian seperti menganalisis kesalahan bukan sahaja terhad di media sosial Facebook, tetapi juga di media sosial yang lain seperti Twitter, Instagram dan banyak lagi kesalahan. Selain itu, kajian ini juga penting untuk memperlihatkan pelbagai kesalahan bahasa Melayu yang dilakukan oleh pengguna media sosial Facebook. Dengan adanya kajian ini dilakukan, dapat meningkatkan kesedaran orang ramai untuk menggunakan bahasa Melayu dengan betul dalam penggunaan media sosial Facebook. Samping itu, dengan adanya kajian ini dilakukan, penting bagi menyediakan bahan rujukan atau profil lengkap berkaitan kajian menganalisis kesalahan pengguna bahasa Melayu dalam media sosial untuk santapan pengkaji pada masa hadapan. Terima kasih. Sekarang saya akan teruskan dengan batasan kajian dalam kajian ini. Yang pertama, pengkaji tidak mampu untuk mengkaji sesuatu yang besar secara lebih khusus. Yang kedua, meletakkan skop iaitu ruang yang sempit dalam batasan kajian. Seterusnya, melakukan analisis menerusi penghapusan dalam laman sosial Facebook. Dan akhir sekali, mengambil jawapan persoalan yang banyak mendasari bahan kajian iaitu kesalahan penggunaan bahasa Melayu dalam media sosial. Akhir sekali, menerusi dapatan kajian yang telah kami lakukan ke atas pengguna Facebook. Yang pertama, kami telah menemui 13 bentuk kesalahan menerusi kata singkatan. Hal ini dikatakan kerana pengguna Facebook lebih gemar untuk menggugurkan vokal dan juga konsonan dalam ayat-ayat supaya lebih difahami oleh pembaca yang lain. Bentuk-bentuk kesalahan yang telah kami jumpa ada 3 iaitu kad, nak, kalau, orang, bukan, cikgu dan juga yang telah mengalami proses pengguguran vokal dan juga konsonan. Di sini kami telah melakukan pembetulan iaitu kad sebagai dekat, nak, hendak, kalau, orang, bukan, cikgu, yang dan juga menjadi yang. Kita boleh lihat menerusi kesalahan YG, pembetulan adalah yang membawa maksud yang telah mengalami pengguguran vokal A dan juga konsonan A. Seterusnya, kesalahan yang lain adalah sekarang, MMG, mau, sa, a. Pembetulan yang telah kami jumpa adalah sekarang, untuk, kalau, mau, saya, ya.
Kesalahan yang kedua yang telah dikenal pasti daripada pengguna Facebook ialah kesalahan dari segi ejaan. Kesalahan ejaan lazim dilakukan oleh pengguna Facebook. Faktor ejaan juga membawa kesan negatif kepada keruntuhan bahasa Melayu apabila sesuatu perkataan itu disalah eja atau sengaja diubah-ubah ejaannya yang akhirnya membawa makna yang jauh terpesong daripada maksud yang sebenarnya. Ejaan adalah penting dalam mana-mana bahasa kerana ejaan yang salah dapat menimbulkan beberapa masalah seperti perkataan menjadi berubah maknanya ataupun tidak difahami akan maksud sebenarnya. Terdapat beberapa bentuk kesalahan ejaan yang telah dikenal pasti dilakukan oleh pengguna Facebook dalam memuat naik laman peribadi mereka. Berikut merupakan contoh bentuk kesalahan yang telah dikenal pasti dilakukan oleh pengguna Facebook. Kesalahan ejaan yang pertama ialah perkataan cabin yang asalnya merupakan perkataan bahasa Inggeris yang telah dimelayukan. Ejaan sebenar bagi perkataan ini ialah K-A-B-I-N. Cabin merupakan perkataan Inggeris yang telah dimelayukan yang membawa maksud bilik dalam kapal yang digunakan untuk dijadikan tempat tinggal kepada kru yang bekerja di dalam kapal tersebut. Seterusnya, kesalahan ejaan cincin yang membawa maksud cincin yang telah berlaku pengguguran konsonan N. Cincin membawa maksud perhiasan emas yang dipakai di jari manis perempuan. Kesalahan ejaan berikutnya ialah kesalahan perkataan bule yang telah diubah suai sewenangnya oleh salah seorang pengguna Facebook. Perkataan ini seharusnya dieja boleh bukannya bule yang tiada membawa maksud tertentu. Di samping itu, kesalahan ejaan melalui perkataan bertapa yang menerima penambahan konsonan R. Ejaan sebenar perkataan ini ialah B-E-T-A-P-A yang membawa suatu maksud iaitu bagaimana, sebagaimana, alangkah, walau bagaimanapun dan meskipun menurut Kamus Dewan Bahasa edisi kedua. Bagi kesalahan yang kelima ialah bagi perkataan WhatsApp. WhatsApp merupakan perkataan daripada bahasa Inggeris dan merupakan salah satu aplikasi yang digunakan oleh masyarakat kini untuk berhubung. Ejaan yang sering dilihat di media sosial seperti Facebook ialah WATSAP. Ejaan ini diubah oleh rata-rata individu bagi memudahkan mereka untuk menaip kerana sesetengah menganggap ejaan bagi perkataan WhatsApp itu sukar untuk dieja. Walau bagaimanapun, kesalahan ejaan juga sering berlaku ke atas perkataan seperti terima kasih. Kesalahan ejaan seperti terima kasih sering ditemui dalam media sosial Facebook. Pengguguran huruf vokal E sering dilakukan kerana perkataan terima kasih mempunyai sebutan yang hampir sama dengan terima kasih. Kesalahan ini juga turut sering dilakukan ke atas perkataan haiwan. Pengguna Facebook menggugurkan vokal A dan I dari perkataan haiwan dan menggantikan kedua-dua vokal tersebut dengan vokal E. Bunyi yang dihasilkan daripada perkataan haiwan dan haiwan juga hampir sama, menyebabkan pengguna sering salah mengeja perkataan haiwan. Di samping itu, terdapat kesalahan ejaan lain yang sering dilakukan oleh warga Facebook ketika memuat naik status mereka. Misalnya, Om Putih yang bermaksud orang berkulit putih dan betul sebagai betul. Pengkaji mendapati kesalahan ejaan berlaku di Facebook ekoran daripada trend yang sering digunakan oleh remaja sehingga perkataan-perkataan tersebut mengundang keselesaan kepada pengguna-pengguna Facebook. Jelaslah di sini bahawa warga Facebook tidak mengendahkan ejaan yang benar dalam bahasa Melayu sehingga mengabaikan penggunaan perkataan bahasa Melayu yang betul. Terima kasih saudari. Saya akan menerangkan berkenaan kesalahan imbuhan. Terdapat 3 bentuk kesalahan yang telah kami kenal pasti di laman media sosial Facebook. Menurut Tata Bahasa Dewan edisi ketiga, mentakrifkan bahawa imbuhan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk lain yang menyebabkan
perubahan makna pada nahunya. Terdapat kesalahan imbuhan dalam penggunaan bahasa dalam media sosial Facebook. Hal ini dikatakan demikian kerana beberapa ayat yang diikuti dengan kata nama menggunakan ayat dasar dan menjadikan struktur ayat tidak gramatis. Sebagai contoh, kesalahan imbuhan awalan men dalam hantaran yang telah dikemaskini pengguna dalam aplikasi Facebook, terdapat dua kesalahan iaitu kata dasar jadi dan bina. Selepas perkataan jadi diikuti dengan perkataan pemimpin. Oleh itu, perkataan jadi seharusnya menggunakan awalan men apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula huruf D, C, J, H dan Z. Seterusnya, perkataan bina. Selepas perkataan bina, perkataan seterusnya adalah orang sebagai kata nama. Bagi membetulkan struktur ayat supaya lebih gramatis, seharusnya menggunakan awalan mem jika diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf B dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf F, P dan V, serta gugusan konsonan yang bermula dengan huruf B dan P. Perkataan berikut selepas menerima imbuhan awalan adalah menjadi dan membina. Bukan itu sahaja, contoh lain kesalahan dari segi imbuhan ialah perkataan guna. Perkataan guna ini sering digunakan dalam sesebuah ayat tanpa meletakkan sebarang imbuhan. Sebagai contoh, mengaji guna Al-Quran lusu. Dalam ayat ini jelas dapat dilihat bahawa ayat ini memerlukan imbuhan bagi perkataan guna. Imbuhan yang sesuai digunakan bagi perkataan guna di dalam ayat ini ialah menkan. Ayat yang betul untuk ayat ini adalah mengaji menggunakan Al-Quran lusu. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada rakan yang seterusnya. Secara umumnya, hasil kajian mendapati bahawa penggunaan Facebook dalam kalangan responden mengalami beberapa unsur pengubahsuaian dari segi linguistik, iaitu penggunaan huruf besar tanpa kawalan dari segi tata bahasa. Kesalahan penggunaan huruf besar ialah perkataan dikeluarkan dan digandakan. Sepatutnya perkataan ini hanya dieja dengan huruf kecil sahaja. Hal ini disebabkan oleh kata dasar keluar dan ganda bukanlah berasal dari mana-mana kata nama khas yang perlu diletakkan huruf besar kepada semua huruf perkataan tersebut. Ganda. Terima kasih atas pembentangan sebentar tadi. Saya Nurul Amira binti Mahzan akan meneruskan pembentangan dalam analisis kesalahan bahasa dari segi kesalahan kata sendi. Kata sendi merupakan perkataan yang terletak di hadapan frasa nama. Apa yang dapat kita lihat daripada kajian yang telah kami lakukan, terdapat beberapa contoh kesalahan kata sendi yang telah kami senaraikan, antaranya ialah ayat ibu 10 anak. Ayat tersebut tidak mempunyai kata sendi kepada untuk merangkaikan kata-kata yang merujuk kepada 10 anak. Yang mana ayatnya pembetulan bagi ayat tersebut ialah ibu kepada 10 anak. Bagi contoh yang kedua pula ialah dia akan pergi kedai nanti. Ayat ini tidak menggunakan kata sendi ke yang digunakan untuk merujuk kepada tempat yang ingin dituju, iaitu kedai. Yang mana ayat sebenar ataupun pembetulan bagi ayat tersebut ialah dia akan pergi ke kedai nanti. Kesalahan kata sendi yang seterusnya ialah kesalahan penggunaan kata sendi dari dan daripada. Barang kami semuanya diimport daripada luar negara. Ayat berikut merupakan salah penggunaannya dari segi kata sendi daripada. Yang mana kata sendi daripada merujuk kepada orang, perbandingan atau asal kejadian. Manakala kata sendi dari merujuk kepada masa, tempat dan arah. Jadi kata sendi yang sesuai ialah barang kami semuanya diimport dari luar negara. Seterusnya, kita beralih pula kepada kesimpulan kajian. Apa yang dapat disimpulkan di sini? Kajian ini merupakan satu tindakan yang berfaedah serta bernilai kepada setiap individu dan masyarakat.
Diharapkan agar kajian ini dapat memberikan kesedaran serta berlaku perubahan yang positif dari masa ke masa. Kesalahan bahasa dalam Facebook ini tidak boleh dipandang remeh. Hal ini dikatakan demikian kerana bentuk bahasa yang dipamerkan itu boleh dan akan menjadi ikutan atau kebiasaan bagi pengguna Facebook yang lain. Kesan daripada kesilapan dan kesalahan yang dilakukan itu akan memberi gangguan kepada bahasa serta tahap penguasaan bahasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Diharapkan juga kajian seperti ini tidak akan terhenti di sini saja kerana masih terdapat banyak lagi platform lain yang sering digunakan oleh rakyat Malaysia seperti WeChat, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Sekian saja dari kami. Terima kasih.